Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abda'u bismillah hiwar rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kita mulai dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, fa idza qara'tal Qur'an, oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. Suratul Nahli lebah, surah yang ke-16 pada ayat yang ke-98 daripada 128 ayat pada juzuk yang ke-14. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'allim, yakni bekalan pelajar karangan Syekh Ibnu Aqil. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azanallahu wa iyyakum minan nar. Atamanna lakum lailah sa'idah. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab yang kita baca, yang kita belajar tadi dengan tuan guru kita, kitab Minhajul Abidin. Fa innal makarima ala hasabil makarih. Maka kemuliaan dan perangai yang baik itu didapati akan dia atas sekira-kira kepayahan dan kebencian. Maknanya nak buat baik ni kan senang. Nak buat baik ni kena lawan payah, kena lawan benci. Makarih, makarih itu maknanya kebencian. Wa innal lazat, dan sesungguhnya kelazatan itu ala hasabil mu'nat, atas sekira-kira kadar belanja. Maknanya maksud belanja situ korban, pengorbanan. Lagi tinggi pengorbanan, maka lagi tinggi lazatnya.
lagi kuat kita sanggup korban untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka lagi tinggilah akan kelazatan yang kita akan dapat. Tetapi untuk mendapat kelazatan itu, maka kita kena hadapi kepayahan dan kesusahan. Kerana kata hukama, wal lazatu ila ba'da ta'ab. Wal lazatu, dan kelazatan itu, kenikmatan itu, illa kecuali ba'da ta'ab, kecuali datangnya ta'ab. Ta'ab tu maknanya kepayahan. Maknanya ghalibnya payah, tak mungkinlah sesuatu kejayaan itu didapati dengan kesenangan. Nak dapat kejayaan mestilah didahului dengan kepayahan. Moga-moga dengan kepayahan kita mengaji siang malam ni memperolehkan oleh Allah SWT kepada kita semua akan kelazatan iman yang kita kecap, insya-Allah. Sambung pada muka surat yang ke Salasah wa thalathun 33. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, mula-mula menerima wahyu. Sambung bahagian cerita tentang Nabi. Manakala genap umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, melantik akan dia oleh Allah menjadi Rasul. Baik. Masa umur Nabi baru lahir setahun lah, sampai ke umur 39, belum lagi jadi Nabi, apatah lagi Rasul. Maka waktu tu bukan Nabi lagi lah. Walaupun bukan Nabi, tak boleh kita kata Nabi macam orang biasa. Kalau nak kata macam orang biasa dari sudut sifat basyariah, sifat basyariah artinya sifat kemanusiaan. Perangainya perangai manusia. Macam kita juga makan, minum, kan? Bergerak, bercakap, apa semua itulah perangai manusia biasa. Yang tu boleh. Tetapi nak kata Nabi macam manusia biasa, macam kita juga sama, tu tak boleh. Sebab walaupun masa tu umur setahun sampai 39 tu belum lagi dilantik menjadi Nabi, Nabi tetap manusia yang luar biasa. Bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Kenapa disebut manusia luar biasa? Sebab tak payah pergi jauh, ambil masa Nabi lahir pun dah luar biasa dah. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj, kita baca karangan Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, mengatakan bahawa Nabi lahir dalam keadaan boleh berkata-kata. Nabi sebut Alhamdulillah, kan? Ada satu riwayat kata Nabi lahir dalam keadaan sujud. Yang itu luar biasa dah. Kan ada kita sini lahir sujud, lahir nonggeng ada sujud tak ada. Maknanya luar biasa dah. Tu masa baby, besar-besar lepas tu lagi luar biasa lah. Macam-macam dengan kebijaksanaannya, kan? Nabi tidak pernah berdusta. Walaupun belum lantik jadi Nabi, memang diberi gelaran Al-Amin. Jujur, tersangat jujur, tak pernah cakap bohong. Sehinggalah Nabi mencecah umurnya genap 40 tahun. 40 tahun sini bukan ikut tahun Donald Trump, ikut tahun Islam, macam kita ni, umur kita ni, kita duk ikut ni lah, tahun Januari Februari. Kalau ikutkan sebenarnya tak kena cara lah. Sebab kita ada bulan Islam, patut kita kena ikut bulan Islam. Tapi dah jadi macam biasa dah. Inilah bahayanya dakwah barat, dakwah kafir ni. Dia masuk halus sikit-sikit, masuk dengan bulan, tarikh, akhirnya kita jadi biasa. Tak apa, tapi kata ulama' tak sampai jadi kafir dengan ikut tarikh Januari Februari. Tapi dikhawatiri kalau itu pun kita mula ikut sikit-sikit, lama-lama benda yang besar-besar pun takut terikut. Tapi kalau sikit-sikit boleh tahan lagi lah, tak rosak akidah. Cuma lebih baik, lebih cantik kalau kita ikut Islam tu betul-betul, dengan bulannya bulan Islam, kalendernya kalender Islam, insya-Allah. Jadi genap Nabi umur 40 tahun, melantik akan dia oleh Allah. Maknanya Allah lantik Nabi. Lantik jadi apa? Jadi Rasul. Jadi Nabi terus menjadi Rasul. Sagi buat soalan.
Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40. Okey, betul. Dan Nabi jadi Rasul umur apa? Pening kepala dia. Kata 48 je. Awak reka tu. Nah, 40 tu lah. Masa tu tak jadi Nabi lagi. Kan? Dari umur setahun sampai 39 tak jadi Nabi, tak jadi Rasul. Genap 40, Allah lantik jadi Nabi, terus jadi Rasul. Jadi kalau orang tanya, Allah lantik Nabi, jadi Nabi umur 40. Dah bila pula jadi Rasul? 40 tu juga jawab dia. Boleh? Cuma nak beza faham, Nabi apa tugasnya, Rasul apa tugasnya. Itu kita baca dah. Nabi dakwahnya untuk dirinya dan orang terdekat, adik keluarga dan sebagainya. Adapun Rasul wajib menyampaikan ke seluruh umat. Maksud umat bukan Arab saja, seluruh dunia. Itu tugas Rasul. Jadi sebelum menerima wahyu, ia mendapat beberapa mimpi. Ini berdasarkan hadis sahih. Buka dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nombor 3. Hadis depan lagi. Tapi hadisnya panjang sangat. Nah, daripada riwayat Aisyah Ansadatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ibu kaum mukminin, bahwasanya budi'a bihi an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awwaluma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya fi macam mana ayat dia? Minal wahyi ru'ya salihah, bukan. Dia ada ayat sebelum tu. Jadi Nabi sebelum dapat wahyu, dia dapat ru'ya. Ru'ya tu artinya mimpi. Yang salihah. Ni seperti mana dalam kitab ni sebut, dalam kurungan tu disebut ru'ya salihah, mimpi yang baik. Jadi mimpi para nabi ni tak ada mimpi yang buruk. Mimpi buruk kita. Tu yang bangun-bangun mencungap terus tu. Orang tanya kenapa? Kena kejar anjing, dia kata. Mimpi buruk kan. Kawan sebelah kata, okey sikit aku kena kejar babi, dia kata. Gitu kan. Ada mimpi buruk biasa kita. Mimpi para nabi tak ada buruk-buruk. Mimpi nabi elok-elok. Kadang-kadang tak ada mimpi apa, kosong. Tapi kalau dapat mimpi yang elok je. Jadi nabi dapat mimpi ru'ya salihah. Kan? Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Dalam hadis sebut, apa yang Nabi mimpi tu Nabi nampak falakis subhi. Falak maknanya cahaya, seperti cahaya subuh. Dalam mimpi tu Nabi nampak ada cahaya, seakan-akan cahaya tu macam cahaya subuh. Lebih kurang gitu. Falakis subhi. Kemudian summa hubbiba ilaihil khala'u wa kana yahlu bi ghari hira'in. Lepas Nabi dapat mimpi tu, jaga je. Ada setengah riwayat kata sekali, setengah riwayat kata 3 malam berturut-turut mimpi yang sama. Jadi sebab tu setengah pandangan ulama kata kalau kita dapat mimpi 3 malam berturut-turut sama mimpinya, mimpi tu benar. Itu mimpi betul, datang daripada Allah. Kan? Jadi ada makna dia tu. Kalau macam tu lah mimpi 3 malam berturut-turut, kalau kita tak pasti apa makna takbir mimpi tu, tanya ulama. Tanya tok-tok guru, apa maksud mimpi saya 3 malam berturut-turut. Kan? Dapat macam tu 3 malam untuk turut kena kejar anjing, mana tahu. Malam 3 kena ngap. Tanya tok guru geleng kepala. Tak lama dah. Siap sedia lah. Taubat banyak-banyak. Tapi setengah orang kata mimpi kena kejar anjing ni maknanya nak kena penyakit. Orang alam lah. Ada orang takbir mimpi gitu. Kalau mimpi kena patuk ular, mana ada orang nak minang. Kalau 4 kali patuk, siap. Tapi kalau kena ngap terus tak tahu. Patuk je. Kena ngap terus tak tahu. Baik. Jadi kemudian jadilah Nabi SAW tadi ya, summa hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian tiba-tiba Nabi nak menyendiri. Tiba-tiba Allah campakkan dalam hati Nabi, dia nak menyendirikan dirinya. Maksudnya mengasingkan diri. Ini gemar bukan bersuci sini ya. Tolong betulkan. Gemar bersunyi.
Ni sebenarnya. Gemar bersunyi-sunyi. Maknanya mengasingkan diri, berasing diri. Mengasingkan diri dia daripada khalayak ramai. Atau dengan istilah tasawufnya uzlah. Macam kita ni ikut sunnah dah lah ni. Kita mengasingkan diri daripada kelompok masyarakat yang ramai. Maksudnya kita duduk di pondok. Di pondok tak campur orang. Bukan tak campur langsung, tak elok juga tak campur langsung. Bila perlu sahaja. Pergi mengajar, keluar lah. Tak nak beli barang, keluar lah. Atas tujuan tertentu, habis dah beli barang, balik. Jangan duduk lepak sana, lepak sini. Lepak atas sebab nak makan, tak apa. Lepas tu cepat-cepat segera pulang. Jangan berlama-lama. Berasing diri dengan beribadat di gua, iaitu nama gua Hira. Kalau hari ni kalau dengan kata tangguh umrah ni setahun, sampai tahun depan baru boleh balik. Sok-sok kalau ada duit rezeki lebih, pergi buat umrah, kan, pergi tengok gua Hira di Mekah. Tanya, selalunya biasanya travel ni dia bawa ziarah, cuma dia tak bawa naik, dia berhenti bawah aja. Siapa nak naik kena ada tambahan lain, selalunya lah kena bayar lain. Sebab nak naik tu tinggi. Kita duduk dari bawah tu tengok atas tu tinggi betul. Bukan tinggi sikit-sikit, tinggi sungguh. Nak buat ibarat macam mana pun tak tahu. Macam kalau kita pandang bukit belakang yang tinggi tu lebih kurang tu lah. Tapi saya tak tahu, mungkin tinggi lagi apa. Tinggi sungguh. Tapi nampak ada jalan-jalan dia. Dah lah sampai puncak, lepas tu belakang pula. Belakang bukit tu. Tempat dia kecil je, gua dia. Ini boleh Google kat internet, search gua Hira. Boleh tengok keadaan gua tu. Memang kecil dan sempit. Boleh masuk paling kuat orang yang kurus 3 orang. Kalau orang gemuk seorang sudah. Tak boleh masuk ramai. Memang tempat ni sempit. Jadi bayangkanlah keadaan bagaimana Nabi naik ke bukit tu. Kemudian Nabi duduk dekat situ. Dengan tak ada lampu, tak ada kipas apa semua. Kan? Bayang kita ni nak bersedak lagi. Kita panas Dan kita macam mana nak uzlah gitu. Nabi, Allah buat dia duduk situ. Beruzlah di situ. Menyendiri di situ. Dan sifat mengasingkan diri ni adalah sifat mahmudah. Sebab tu para Nabi buat. Tapi bukan selalu. Nabi pun asing diri bukan 24 jam. Ada ketika-ketika. Selalunya dibelah malam. Nabi tidur dulu, bangkit daripada tidur, Nabi naik ke gua Hira tu. Nabi duduk situ. Jadi kalau kita nak amal, boleh. Balik habis kuliah ni, kita tidur sat. Sekejap pukul 4 bangun. Bangun, ikutlah nak asing diri kat mana. Kat masjid ke, kat mana ke, duduk sorang-sorang. Sorang-sorang, kemudian bertawajuh. Dalam bahasa tarikat ni panggil bertawajuh. Menghadapkan wajah kepada Allah. Yang ni dengan berzikir, baca ayat Quran, ataupun ingat balik dosa-dosa kita, istighfar, sehingga menitik air mata. Itu cara macam tu lah. Yang ni yang dikatakan mengasingkan diri. InsyaAllah, cuba buat 40 hari, 40 malam. Dia ada kesan. Kita akan dapat lihat apa yang terkesan di hati kita ni. Dia ada satu bentuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dengan beribadat di gua Hira. Jadi beribadat di sini, murad dia, tambah dobit dia. Maksud beribadat di sini, ibadat seperti milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada setengah pandangan kata ibadatnya siang, pagi sekali, petang sekali. Wallahu alam. Tapi cara ibadatnya cari ibadat syariat waktu tu Nabi Ibrahim. Sebab cari ibadat kepada Nabi Muhammad dan umatnya masa ni belum datang lagi. Tapi katanya lebih kurang saja. Sama. Dengan cara semayang itulah. Dengan beribadat di Gua Hira. Sebab mungkin orang tanya, macam mana Nabi ibadat sedangkan waktu tu perintah solat belum lagi? Jadi jawabnya, ibadat seperti ajaran Nabi Ibrahim AS. Ajaran Nabi dulu-dulu. Di Gua Hira yang bernama Jabal Nur. Gua tu Hira, nama bukitnya Nur. Jabal tu bukit. Jabal Nur maknanya bukit Nur. Nur tu maknanya cahaya, bukit cahaya. Sebab apa panggil bukit cahaya? Sebab situlah wahyu pertama turun.
Ibadat yang Nabi lakukan pada masa itu ialah mengikut syariat Nabi Ibrahim. Nampak dia dah. Jadi ni jawab ni. Kalau orang tanya, masa tu belum datang lagi ibadat, kan? Sebab masa tu Nabi baru nak dilantik jadi Nabi. Jadi macam mana Nabi semayang, Nabi ibadat macam mana? Mengikut syariat Nabi Ibrahim. Maka pada suatu hari, sedang Nabi berdiri di bukit itu. Masa Nabi tengah ibadat dekat gua tu, dekat gua Hira, datanglah kepadanya Jibril ataupun Jibrail boleh juga. Nama Jibril banyak, boleh panggil Jibril boleh, Jibrail pun betul. Dengan rupa seorang lelaki, lalu berkata kepadanya. Malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki. Kata Tok Guru Siddiq Noh, kalau Malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki, pakaiannya jubah putih, berjanggut putih, serban putih. Itu. Tapi kata Habib Munzir Al-Musawwa, waktu perang Badar, Malaikat Jibril turun dengan memakai serban berwarna kuning. Malaikat Jibril, kan? Jadi ada serban ni, warna-warna serban ni ada makna, ada tanda. Kalau perang, Nabi pakai serban hijau, kan? Serban hijau. Sebab tu kalau perasan, kalau tengok Habib Rizik Ash-Shihab, kalau dia berceramah pakai serban putih, itu ceramahnya ilmiah. Dia mengajar bab ilmu saja. Tapi kalau dia pakai serban hijau waktu tu, maknanya dia bersiap sedia untuk mati dalam perang. Maknanya ceramahnya akan keras. Sebab ceramahnya ceramah jihad. Itu ulama. Dia ada tanda-tanda dia. Lepas tu ekor serban pula, ini kata-kata orang pondok. Masa mula-mula anda mengaji pondok dululah. Tak jumpa dalam kitab, tapi geng-geng pondok, budak-budak pondok lah, orang pondok kata, kalau ekor serban turun belah kiri, itu maknanya ikut aliran tasawuf. Ikut aliran tasawuf, maknanya dia cenderung ke arah tasawuf. Tok gurunya tasawuf, apa semua tasawuf lah. Kalau ekor serbannya jatuh belakang, tak kanan tak kiri, itu maknanya dia pegang tauhid kuat. Dia suka dengan ilmu tauhid lah. Bukan dia tolak tasawuf dah, tapi tauhid dia kemah lagi. Dia suka ke tauhid tu, ilmu akidah dia kemah. Itu kata orang pondok. Kalau serban dia jatuh belah kanan, tu fiqah. Maknanya dia lebih suka kepada baca-baca kitab fiqah. Tapi tasawuf pun alim juga, cuma fiqah tu dia lebih cenderung. Dia suka main-main hukum. Jadi dia serban jatuh belah kanan. Tu kata Tok Guru Siddiq Noh, zaman orang dulu-dulu, orang jenis mengaji ni lah, kalau dia nak berdebat, dia ambil ekor serban, dia lilit atas ni. Itu tanda nak berdebat. Kalau siap. Nak debat tu. Meh sini hujah. Tu orang dulu-dulu. Orang ngaji pondok. Kalau ni, seekor serban belah kiri tasawuf, kemudian ridak belah kanan. Dia tutup gitulah. Maknanya yang ni belah kiri ni katanya sebab ekor serban ni menghala ke hati. Wallahu alam lah, itu semua tak ada nas pun, cuma depa buat lah macam tu, maknanya jadi adat. Jadi adat kebiasaan gitu. Tak ada masalah. Tapi kalau tak ada serban langsung, ekor pun tak ada. Ni dia cenderung semua bagus lagi. Aduh. Kan? Saja kurang ya. Baik. Maka pada suatu hari sedang Nabi berdiri di bukit itu, datanglah kepadanya Jibrail dengan rupa seorang lelaki, lalu berkata kepadanya, faqala, hai Muhammad, bergembiralah kamu. Aku ini Jibrail, dan kamu ialah Rasul pesuruh Allah kepada ini umat. Kemudian bila datang Malaikat Jibril, terus kata ke Nabi bahawa aku ini Jibril dan engkau ini adalah Rasulullah pesuruh Allah. Kemudian mengajarlah Jibrail akan Nabi membaca Iqra hingga akhirnya. Barulah cerita tentang Nabi, Malaikat Jibril peluk Nabi. Peluk Nabi 3 kali. Nabi dia kata, Iqra, bacalah. Nabi jawab, qala ma ana biqari'in. Nabi jawab kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. 3 kali berturut-turut. Sampai kali yang ketiga barulah Malaikat Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram.
Setengah riwayat kata sampai ayat 3, setengah riwayat kata sampai ayat ke-5. Wallahu a'lam. Kemudian mengajarlah Jibril akan Nabi membaca Iqra hingga akhirnya. Sebab tu orang nak belajar Quran selalunya mula dengan Iqra. Bukan Iqra tu dia ambil lafaz nama je. Bukanlah maksud Nabi pun start dengan Iqra alif bata lah. Bukan. Nampak? Nabi start dengan ayat Quran lah terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi orang sekarang dia nak buat kaedah, dia panggil kaedah Iqra. Kerana nak ambil ni lafaz kepada ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak? Lepas tu sebenarnya bukan kaedah satu je. Sebenarnya bukan Iqra je. Dia ada kaedah banyak. Ada dipanggil kaedah Al-Baghdadi. Dia pakai kayu main ketuk-ketuk. Tak. Macam mana tak tahulah. Saya tak pernah belajar. Tapi ada kaedah tu. Kaedah dipanggil kaedah Al-Baghdadi. Kenapa dipanggil Al-Baghdadi? Sebab kaedah tu datang daripada negeri Baghdad. Ada macam-macam kaedah lah. Ada macam Ana dulu masa mula belajar Quran, dipanggil kaedah Muqaddam. Zaman sekarang saya tak jumpa dah. Tak nampak kaedah Muqaddam. Dulu kami mengaji pakai Muqaddam. Dia bagi kitab Muqaddam. Belajar kat situ. Alif bata dia. Setelah itu kembalilah Rasulullah menceritakan kejadian itu kepada isterinya. Habis peristiwa tu faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun balik ke rumah dalam keadaan menggeletar. Sampai di rumah, Zammiluni kata Nabi, selimuti aku. Tolong selimut. Sebab Nabi masa tu dalam keadaan ketakutan, menggigil. Nabi takut diselimutkan Nabi. Sehinggalah keadaan Nabi menjadi reda. Maka masa tu isteri Nabi yang pertama lah Siti Khadijah. Siti Khadijah pun tanya, apa yang berlaku wahai suamiku? Maka Nabi pun cerita kepada Siti Khadijah apa yang berlaku. Maka dia kata Khadijah, mana ni tadi? Kejadian itu kepada isterinya Khadijah. Khabaran itu disampaikan oleh Khadijah kepada saudara sepupunya Waraqah bin Naufal. Kemudian bila Nabi Khadijah dengar cerita tu, Khadijah teringat akan ada sepupu dia. Maknanya anak pakcik dia, nama Waraqah bin Naufal. Tapi sepupu Nabi ni sepupu Khadijah ni buta. Buta dan juga tua, sakit. Dalam keadaan sakit, orang tua buta. Bawa pergi jumpa. Dan waktu tu Waraqah bin Naufal beragama Nasrani, beragama Nasrani. Tetapi dia pandai baca kitab Injil yang asal, yakni dalam bahasa Ibrani. Kerana Waraqah bin Naufal bukan setakat hafal, dia tulis kitab Injil tu. Jadi maknanya pengetahuan Injil ada dalam kepala dia. Hebat Waraqah bin Naufal. Jadi bila Khadijah teringat, maka Khadijah tanya, cuba tanya sepupu aku ni. Sebab dia pandai dalam bab-bab kitab ni, kitab-kitab Nabi zaman dulu. Mungkin dia tahu jawapan dia, apa benda yang kamu ceritakan ni, apa yang berlaku kat kamu ni, apa benda kan? Sebab nampak pelik je. Dia jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pun tanya, apa yang berlaku, ceritalah. Khabarkan kepadaku. Nabi pun menceritakan apa yang berlaku. Tiba-tiba lepas habis Nabi cerita, lantas Waraqah bin Naufal pun menjawab, hadzan namus. Dia kata, ini adalah namus. Namus ni nama lain bagi Jibril. Jibril ada banyak nama. Salah satu lagi namanya namus. Kata Waraqah bin Naufal, seperti itulah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Maknanya peristiwa yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad ni pun pernah berlaku kepada Nabi Musa AS, berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Injil tadi. Jadi Waraqah bin Naufal kata, kalau benda ni pernah berlaku kat Nabi Musa, maka Nabi Musa jadi Nabi. Bila berlaku kat kamu, makna kamu ni Nabi. Kata Waraqah bin Naufal, kamulah Nabi yang ditunggu-tunggu dalam tiga kitab. Dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil ada cerita tentang Nabi Muhammad. Inilah Nabi akhir zaman. Kamulah Nabi akhir zaman, kata Waraqah bin Naufal. Khadijah terkejut, Nabi Muhammad pun terkejut. Sebab Nabi Muhammad mana tahu dia jadi Nabi, kan? Jadi bila dengar itu, tiba-tiba Waraqah bin Naufal bersedih. Tadi dia gembira bahawa depan dia tu seorang Nabi, lepas tu dia sedih pula.
Dia kata, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Nabi pun terkejut. Nabi tanya, awamukrijiyahum, adakah aku akan diusir mereka? Maksudnya, adakah aku akan diusir oleh kaum kerabatku? Daripada ahli keluargaku, daripada orang kampungku Mekah? Nak, kata Waraqah bin Nawfal, naam, ya, kamu akan dihalau. Kemudian tanya Nabi, kenapa kata begitu? Kata Waraqah bin Nawfal, semua Nabi-Nabi jadi begitu. Dia kata. Dalam kitab-kitab yang dia baca, Taurat, Injil, Zabur ni, menceritakan semua sifat-sifat Nabi macam tu lah. Bila bawa kebenaran, orang tak suka, orang benci. Malah bukan orang lain, kadang-kadang keluarga sendiri akan tentang. Maka menjadi sunnatullah, kata ulama. Maknanya menjadi adat lumrah, adat kebiasaan. Orang yang berjuang itu akan dicaci maki. Nah, oleh siapa? Oleh orang-orang yang menidakkan kebenaran. Jadi tak peliklah kalau kita berjuang menegakkan hak Allah, menegakkan Islam, kemudian ditentang, dicaci, dimaki. Tak payah peliklah. Kalau kita berjuang untuk nak menegakkan kalimah Allah, kemudian kita diserang, kita ditentang, ketahuilah itu menjadi khabar oleh Allah SWT kepada kita, memberi faham kepada kita bahawa apa yang kita juangkan itu di jalan yang benar, itu di jalan yang betul. Tapi kalau apa kita buat, tengok orang kafir pun tak marah. Nah, orang yang tentang Islam tak marah, para munafik tak marah. Takut-takut jalan kita jalan tu mungkin jalannya sengit, terpesong, ataupun tak betul. Jadi cek balik. Takut-takut ada benda tak kena. Kan? Memang tak kena lah. Apa munafik nak, ikutkan aja. Cari ayat tu untuk menghalalkan yang diharamkan. Jadi tak betul lah. Tapi kalau betul-betul nak tegakkan kebenaran, memang ada je orang tentang. Tapi kita bukan kisah orang tentang, kita takut Allah tentang. Kalau Allah tentang, confirm kita akan kalah. Tapi kalau manusia tentang, dengan pertolongan Allah kita akan menang. Kita tak takut manusia tentang. Yang kita takut kalau Allah tentang kita. Jadi yang tu yang lebih ditakuti. Lebih-lebih lagi takut jadi istidraj. Kita ingat kita ni pejuang Islam, lupanya Allah tentang kita. Allah bermusuh dengan kita. Sebab apa? Sebab kita tidak menjaga adab di dalam perjuangan. Seperti mana yang Tok Guru Siddiq Nur baca dalam kitab Minhajul Abidin dan juga kitab Hikam. Jadi jadikan pesanan guru kita, murabbi kita itu sebagai pesanan yang untuk kita bawa dalam mehnah dan perjuangan kita ni. Baik. Jadi bila Waraqah cerita begitu, ketahuilah bahawa Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah dilantik menjadi nabi. Kan? Tetapi Waraqah bin Nawfal, dia kata dah tadi kan, dia sakit, jadi dia tak sempat. Waraqah bin Nawfal wafatnya pada zaman fatrah, dipanggil waktu fatrah. Fatrah ni maksudnya lepas turun wahyu ayat pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian selang beberapa bulan tidak ada wahyu. Itu dipanggil, waktu tu panggil waktu fatrah, dipanggil waktu kekosongan wahyu. Allah biar lama, gap lama sikit, tak ada wahyu masa tu. Jadi Waraqah wafat waktu tu. Lepas tu barulah, lepas setelah lama tu, sambungan hadisnya, barulah turun ayat kum. Macam mana ayat tu? Kum fa'anzir tu. Depan dia apa? Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Itu ayat lepas tu turun. Sebab apa? Waktu tu Nabi berjalan-jalan, tiba-tiba keluar suara dari langit. Dan Nabi pun dongak ke langit nak tengok suara apa keluar dari langit ni. Tengok-tengok malaikat Jibril tengah duduk atas kursi. Dekat langit tu ada kursi, malaikat Jibril duduk situ. Terkejut lagi Nabi. Kan? Lepas tu Nabi lari-lari sampai ke rumah. Sekali lagi Nabi dalam keadaan menggeletar, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Nabi takut. Lepas tu baru turun wahyu. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi kalau kawan kita kan tidur lama tak bangkit subuh, baca ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Tapi kalau tak bangun kak, kum bagi siku atas kepala dia, jack turun. Wahai orang berselimut, bangunlah kan, memberi peringatan. Mana janganlah duduk buat senyap. Itu pun satu sinisan, bukan pada Nabi, pada kita.
Maknanya kita ni duk mengaji selubung dengan kain-kain ridak atas kepala. Senyap. Orang cela agama senyap tu. Qum fa'anzir, bangun dan tegakkan Islam, pertahankan Islam. Bukan mengaji ni untuk nak tawaduk tak kena tempat, mengaji senyap itu. Bukan. Mengaji untuk menyatakan kebenaran. Tu tujuan mengaji. Bukan dapat ilmu simpan, dapat ilmu simpan. Macam orang dapat duit simpan lah, bodoh. Dapat duit simpan, tak tahu mati pada muka. Dapat duit, guna duit. Nak beli belanja ke, makan minum ataupun menderma. Gitu juga ada ilmu, guna ilmu. Bukan ada ilmu simpan, ada ilmu simpan, tak tahu mati, apa pun tak ada. Dapat diamalkan daripada ilmunya. Rugi, tersangat rugi. Kalau simpan harta je taklah rugi sangat, simpan ilmu terlebih rugi. Baik, iaitu seorang tua yang pernah menyalin kitab-kitab Injil. Ini Waraqah bin Nawfal ni dicerita. Waraqah bin Nawfal ni seorang tua yang pernah menyalin kitab-kitab Injil. Maka fahamlah ia bahawa Muhammad telah menjadi Rasul. Okey. Menyeru kepada agama Islam. Kemudian seruan dakwah Nabi. Tadi cerita tentang Nabi dapat wahyu. Memulailah Rasulullah SAW menyeru manusia kepada agama Islam. Maka bermulalah bila dapat wahyu, maka tadilah fa'anzir tadi, maka bergeraklah Nabi menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Jadi ulama bicara antara orang tua yang mula-mula memeluk Islam adalah Waraqah bin Nawfal. Ada riwayat kata Waraqah bin Nawfal memang sejak dari dulu lagi sudah Islam, tapi bukan syariat Nabi ni, maknanya dia mengikut agama yang landasan yang betul daripada milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim AS. Sebab dia pakai kitab Injil yang betul, bukan Injil yang tipu. Aduh. Kemudian pada mulanya dengan bersembunyi, maknanya dakwah Nabi dakwah sorok-sorok di rumah Al-Arkam ibni Al-Arkam. Sorok-sorok. Memulailah Rasulullah SAW menyeru manusia kepada agama Islam pada mulanya dengan bersembunyi, sehingga turun perintah dari Allah Ta'ala menyeru dengan berterang-terang. Sehinggalah bila kekuatan Islam tu semakin ramai, semakin kuat, berdiri kukuh, barulah diperintahkan ke Nabi untuk menyeru Islam secara terang-terangan. Jadi apa yang nak dimaksudkan di sini? Allah nak mengajar kita buat satu benda biar berstrategi, bukan pakai ikut hentam. Kalau kita ni benda benar kan, tak payah sembunyi-sembunyi, cerita terus. Biar berstrategi. Macam kita nak masuk, katalah kampung, kawasan kampung kita ni jenis lara, maksiat kuat. Jangan main-main pergi hentam terus kan, pergi terajang tu, bakar rumah orang tak datang masjid. Jangan. Amboi cengeng sangat mu kan. Mula dakwah pelan-pelan, dakwah seorang-seorang, dakwah seorang dua dulu. Tarik seorang dakwah, dapat seorang, lepas tu tarik lagi seorang, cakap mu ada kawan tak, kita tarik kawan mu pula, dapat 2 orang, lain kali 3 orang, lain kali 4 orang, lain kali 5 orang, lain kali sampai 10 orang. 10 orang baru ada kumpulan. 10 ni pula baru gerak kerja dakwah, pecah 2, 5 hampir kampung sana, 5 lagi pi kampung sini, sebarkan. Lama-lama barulah jadi terang-terangan, baru jadi besar-besaran. Itu cara dakwah, bukan pakai kod hentam tu. Lepas tu Ana dulu di pondok, masa Ana jadi amir di pondok, Ana buat strategi begitu kan. Sebab Ana belajar ni masa kat kolej lagi, di bawah Persatuan Islam kampus. Jadi cara mereka tarik seorang, jangan tarik ramai sangat, kita tak mampu. Kalau ramai dia berat, nak tarik ramai sangat macam jentera besar, mana nak tarik? Tarik seorang ringan sikit. Jadi kerja kita, setiap seorang kita ni yang ada ilmu ni tarik seorang. Pelajar baru masuk ke apa, kita pegang dia. Seorang tu tak apa dah, pegang dia betul-betul. Bawa makan sama-sama, pergi mana sama-sama, nak jadi rakan karib dia. Kemudian menggemarkan dia. Contohnya belanja dia makan, dia tengok, baiknya orang ni dengan aku. Barulah kawan tu tarik dengan kita, nak dah selalu lepak dengan kita. Lepas tu baru cocok dalam masuk dakwah Islam, masuk cerita kebaikan apa semua, ajak mengaji gini-gini, ajak semayang, kita ajak dia tahajud. Jom tahajud dengan aku segat, aku takut nak tahajud seorang-seorang ni, gelap masjid tu. Tahajud dengan aku saja. Dia bukan takut pun, saja nak tarik dia. Ni leceh betul lah, nak tahajud ajak aku. Jom teman.
Lama-lama tertarik. Lama-lama dia jadi sonok. Dah dapat seorang, okey dah, pegang kemas. Tengok dia dah boleh jalan sendiri. Dia dah boleh gerak sendiri dah. Nah, lepas tu daripada 2 orang ni, setiap seorang cari lagi seorang. Tadi baru dapat seorang. Bila 2 orang ni cari lagi seorang, dah jadi berapa orang? 4 orang. 4 ni pula bila dah kukuh, dah mantap dah dia punya iman, tarik lagi seorang setiap 4 orang. Jadi berapa orang? 8 orang. Nampak? Makin lama makin besar tak? Makin lama makin besar. Tapi kalau kita seorang nak tarik 10 orang, ingat senang. Kadang seorang pun payah. Ini kan pula nak tarik 10 orang. Itu guna kaedah itu. Tarik seorang. Ini tak, bukan tarik seorang, dia seorang-seorang. Seorang-seorang dia je ibadat. Ni tak jadi. Jadi mana kerja dakwah kita? Islam ni dakwah. Sebab tu dipanggil dakwatul Islam. Islam ni perlu didakwahkan. Bukan kita seorang je nak Islam. Tu. Sebab tu Islam asal perkataan salam. Salam tu maknanya selamat. Islam ni kerjanya menyelamatkan. Kerja menyelamatkan kena tarik orang. Bukan dia seorang. Kalau seorang tu bukan menyelamatkan. Macam contoh, dia tulis Jabatan Bomba dan Penyelamat. Lepas tu ada orang lemas. Pergi selamatkan tu. Tak, yang selamat kami. Bukan kami menyelamatkan. Kepala otak tak jadi bomba gitu. Kerja bomba kena menyelamatkan lah. Jadi kerja kita macam tu lah. Bila kita ada Islam, tugas kita sebagai Islam menyelamatkan orang kepada Islam. Supaya dengan Islam dia jadi selamat. Bukan kita seorang-seorang je ibadat. Kalau kita pondok guna cara tu betul, insya-Allah dia dapat jaga. Memang kita nak kata nak apa orang cakap? Nak 100% tak ada budak jahat, tak ada orang jahat, boleh kata hampir kepada mustahil. Susah nak semua. Contoh dalam pondok ni lah, nak kata semua pelajar terbaik, tak. Mesti ada seorang dua buat korang. Buat masalah, buat macam-macam lah. Tapi sekurang-kurang kita boleh kawal dia. Kalau dia seorang je buat masalah atau 2 orang buat masalah, kurang-kurang dia segan. Sebab yang lain semua baik. Majoriti. Katalah ada 30 orang pelajar, 28 baik, 2 orang je yang buat masalah. Sekurang-kurang 2 orang ni dia tak melebih. Sebab apa? Ramai lagi yang elok-elok. Ramai yang jenis menegur, jenis kalau nampak contohlah 2 orang je isap okok, 28 lagi tak isap okok. Takkan gamak dia nak isap okok depan tangga? Sagi 28 orang ni kejap lalu tegur, apa ni isap okok ni? Tu. Asyik tegur lama-lama tak jadi. Sekarang dia segan. Lama-lama dia okok kat dalam kelapa sawit. Kan? Lama-lama duduk kelapa sawit, dia boring aku kelapa sawit. Nampak? Kan? Kena gig nyamuk lama, berhenti pula. Alhamdulillah. Sebab apa? Yang banyak akan mempengaruhi yang sikit. Tapi bila yang banyak ni tak buat kerja dakwah, dia seorang-seorang ibadat, sedangkan setan itu kerjanya menghasut. Lama-lama yang 2 ni memang geng dia dah. Setan pun mesyuarat dengan 2 ni. Macam mana kita nak kembangkan geng kita? Kita baru 2 orang je ahli. Kita pun tarik seorang lagi. Ahli ibadat yang seorang ni terikut. Lama-lama 28 perangai jahat, 2 orang je baik. Bila jadi begitu, siapa pengaruh siapa? 28 akan pengaruh 2. Lama-lama dengan semua-semua jadi tak tentu hala. Yang tu kita takut. Sebab tu kita buat pencegahan awal. Bila nampak ada buat perangai sikit, kita bagi surat amaran, gitu gini. Sebab apa? Sebab kita takut dia jadi majoriti. Takut dia mula merebak. Jadi ramai perangai tak elok, habis. Nak betulkan dah susah. Kan? Contoh macam Amir kita sebut tadi. Kewajipan menghadiri kuliah, kalau tidak akan dicatat dengan ambil tindakan. Sebab apa kita buat gitu? Memang kita faham kadang-kadang ada hari kita tak masuk sebab mungkin kita letih sangat dan sebagainya. Itu panggil sekali-sekala. Kan? Tak apalah. Tapi kalau dah jadi biasa, mula-mula seorang buat. Orang kedua tengok, tengok relax je dia tak masuk kelas. Orang kedua ikut. Lama-lama yang ketiga pula tengok, relax je. Lama-lama makin ramai. Dan macam mana? Lah kali tak ada siapa dah. Kan? Macam mana jadi ngaji pondok itu? Lah kali dengan ustaz-ustaz pun, malah aku nak ngajar. Tak jadi apalah pondok. Jadi pondok apa? Pondok bah lah. Pondok durian. Kan? Tu. Jadi maknanya Allah nak ajar kita biar berstrategi. Boleh je Allah buat. Boleh tak Allah buat Rasulullah ni lantik jadi Nabi Muhammad, jadi Rasul, terus dakwah secara terang-terangan, pergi depan pintu Kaabah, seru Islam terus? Boleh kalau Allah nak buat. Kan? Tapi Allah nak ajar biar ada strategi supaya ini jadi amalan kepada kita umat selepas kewafatan Nabi ni. Jadi bila kita nak berdakwah, macam mana nak buat? Kita tengok sirah Nabi. Ikut balik je.
Semenjak itu berbagai-bagailah halangan dan bencana yang diterima daripada penduduk Mekah. Nampak? Kalau masa sikit tadi dah buat dakwah secara terang-terangan, habislah, lagi teruklah kena. Dah lah sikit kena hentam pula, habis, kalah habis. Tapi kalau dah ramai kemudian kena hentam, sekurang-kurangnya dia ada orang cakap kekuatan untuk bertahan. Sebab Allah tahu dah kan, akan Allah ujinya dengan berbagai-bagai halangan dan bencana. Jadi ini yang kita sebut tadi sunnatullah. Bila kita berjuang ada halangan dan bencana yang kita terima, itu maknanya perjuangan kita betul. Tak payah tanya lah, dia tanya, "Kenapa Ustaz? Saya cakap benda betul." Depa duk hentam saya. Maknanya betul lah hang cakap tu, tak payah siapa lah. Kan? Dia tanya kenapa? Mau baca sirah Nabi. Tak tanya kenapa Nabi ajar benda betul, depa tentang. Nah, Allah buat begitu. Allah nak uji, kan? Macam ana dulu belajar material engineering kan. Kejuruteraan bahan ni tugas dia, kerja dia dekat lab, kat makmal. Dia uji ketahanan sesuatu bahan. Contoh kami ambil besi, dia dipanggil dog bone, dia bentuk dia macam tulang, kita buat panjang gitu. Dia ada satu mesin namanya tensile strength machine. Mesin tu dia kepit besi sini, dia tarik. Sebab apa dia tarik? Dia nak test besi tu berapa kekuatan dia. Nanti ada graf lah dia tunjuk. Dia tarik pelan-pelan je. Kita nampak besi tu mula-mula macam ni tebal, lama-lama nipis, lepas tu dia berlekuk tajam, putus, patah. Jadi dari situ dia akan keluar graf kekuatan besi tu. Dari kekuatan besi itulah maka orang keluarkan produk kereta ni tahan dia macam mana. Sebab tu besi kereta depan lain, atas lain, tepi lain, belakang lain. Kalau kita biasa kereta Malaysia, kalau kita sandar kat pintu, dia berlekuk kerak gitu. Kan? Kereta buatan Malaysia. Tapi kalau kita pergi bahagian depan tak begitu. Sebab apa? Bahagian depan kadang-kadang dia buat lebih kuat daripada bahagian tepi. Sebab impak depan, risiko untuk berlanggar di bahagian depan lebih possibility dia lebih banyak. Jadi itu semua kajian lah. Jadi kenapa nak diuji besi ni? Sebab nak tengok besi ni kuat ke tak kuat. Begitu juga Allah uji keimanan seseorang itu dengan dihantarkan ujian, bencananya, malapetakannya, nak serangan musuh lah sebagainya. Sebab apa? Nak tengok kuat tak kuat. Kalau ujiannya lulus, itu bertandanya dia ni kuat. Jadi mu nak kata mu iman kuat sedang kamu belum diuji. Jadi jangan cakap besar. Saya tak ada masalah. Perempuan duduk depan saya tak ada masalah. Jangan cakap besar. Perempuan tu belum buka tudung ni, baru buka nikab, menggeletar dah. Darah hidung ni meleleh. Nampak? Dah kelang kabut dah. Jangan cakap besar. Kan? Sebab Allah belum uji tu. Allah uji baru tahu kuat tak kuat. Nampak? Tu. Jadi nabi-nabi pun gitu kan, Allah uji dengan para sahabatnya, Allah uji nak keteguhan iman mereka. Tapi mereka kuat, lagi diuji lagi kuat iman. Sebab tu siapa-siapa yang kena uji, bertahanlah. Kerana ketahuilah selepas ujian ini Allah nak memberi ganjaran. Macam kita exam sebagai contoh, kita jawab ujian. Kalau kita lepas ujian exam tu dengan skor yang tinggi pula, dapat A+ siap dengan 4 bintang, cikgu tulis situ, kan? Cikgu puji pula, cikgu kata bagus. Dapat pujian. Bila dapat result yang bagus, apa ganjaran lepas ni kita dapat? Mak ayah bagi hadiah. Orang duk puji kagum lah sebagainya. Makna ada hadiah selepas tu. Tapi ujian tadi susah tak? Susah. Begitu juga ujian kehidupan yang Allah beri ni. Allah akan timpakan kita berbagai-bagai ujian. Macam kemarin Ana sebut, apa yang kita belajar, itulah ujian yang mendatang. Kita belajar tentang takwa, Allah akan uji tentang takwa. Kita belajar tentang adab, Allah uji tentang adab. Kalau kita lepas ujian ni, insya-Allah moga-moga takwa tepuk masuk dalam hati kita. Adab tu lekat dalam hati kita kalau kita lepas. Tapi kalau tak lepas, macam tu katalah, adab lawannya biadab. Tak dapat adab. Takwa tak ada takwa. Kan? Jadi kita kena bertahan. Macam mana nak tahan, Ustaz? Nak bertahan, istiqamah. Itu cara kunci nak bertahan. Tanya macam mana nak tahan dengan ujian ni? Ustaz cakap senang. Nak kuncinya istiqamah. Apa makna istiqamah? Jatuh bangkit balik. Itu istiqamah.
Jatuh bangkit balik. Kan kita nak bertahan, Allah uji kita. Kan dengan ketakwaan gitu gini. Nah, kita tersilap buat, perbaiki balik. Silap, baiki balik. Silap, baiki balik. Teruskan begitu. Teruskan begitu. Jangan putus asa. Terus sampailah berjaya akhirnya. Sampai Allah berikan pertolongan. Tadilah. Kan? Mula-mula mungkin khizlan, tinggal tolong, Allah tak tolong kita. Tapi kita mujahadah sungguh-sungguh, buat lagi, jatuh, buat lagi, jatuh, buat lagi, perbaiki balik, terus munajat pada Allah. Nangis-nangis, ya Allah, aku cuba nak baik, silap lagi, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, janganlah kau palingkan daripada aku, ya Allah. Terus sampai akhirnya Allah berikan pertolongannya. Jadilah makam dia bukan lagi makam mujahadah, tapi makam ahlul inayah, sudah mendapat pertolongan daripada Allah. Bila dapat makam ahlul inayah, macam Tok Guru sebut tadi yang dalam kitab Qatrul Ghaisiyah tu, maka matanya mata Allah, telinganya telinga Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Bukan maksud dia jadi Allah, maksud matanya mata Allah, penglihatannya Allah jaga, tak teringin nak lihat maksiat, nak tengok benda yang elok je, nak tengok ayat Quran. Sehari tak dapat tengok ayat Quran, dia gelisah semacam, ish, mana Quran tak tengok ayat, tak sedap. Hati jadi macam tak sedap, macam tak kena syarat. Kan? Macam kalau geng Isap Okok dululah, kami dulu. Okok kalau tak berak tak sedap dia kata. Tu dipanggil, kami ada bahasa dia, tebih samara. Faham tak maksud tebih samara? Terberak sambil merokok. Isap Okok gitulah, mesti lighter duduk atas jamban. Kalau orang Isap Okok mesti macam tu. Jadi maknanya dia macam tak sedap kalau tak buat begitu. Itu perangai tak elok lah. Yang ni perangai elok ni macam tak sedap kalau hari tu tak baca Quran. Tak sedap kalau lepas semayang fardu tak semayang sunat. Dia rasa kekok, asal macam dia tak kena, Allah tak semayang sunat lagi. Tak sedap kalau tak bangkit tahajud. Tak sedap kalau tak puasa Isnin Khamis. Silap dia, Allah buat dia macam terlupa. Dia hari ni hari apa? Isnin. Allah nak puasa. Tapi janganlah tiap-tiap kali Isnin je tu. Itu saja ya, tu. Nah, asal Isnin Allah. Padahal memang tak puasa pun. Duk main gitu. Jadi sebab apa jadi gitu? Sebab Allah dah bagikan kepadanya kelazatan. Macam yang kita baca tadilah. Tapi nak dapat lazat ni, dia bukan barang senang. Barang payah. Sama juga nak buat lauk yang lazat, bukan tiba-tiba sekali hari ni kita masak terus lazat. Tak. Kena belajar. Dah belajar ikut resepi dah buat, tak jadi lagi. Ulang lagi buat, apa silap santan kurang ke apa, buat lagi. Kadang-kadang tak jadi gini, buat lagi. Kadang 10 kali buat baru jadi. Baru jadi hari tu. Kawan kata buat lagi esok tak jadi pula. Ulang lagi. Macam tu lah kehidupan kita. Itu baru bab makan. Bab makan tak lazat pun kenyang. Tapi kalau bab ibadat, takut-takut tak lazat tinggal terus. Bila tak lazat semayang, malas semayang. Tak lazat mengaji, tinggal mengaji. Tak lazat baca Quran, tinggal Quran. Itu yang kita takut. Jadi lazat tak lazat kita buat dulu sehingga mencapai lazat. Macam zikir. Mula-mula slow lah, la ilaha illallah. Tapi bila dia sampai tahap kelazatan itu, dia dah jadi syok. Dipanggil dalam bahasa tasawuf, bahasa tarikat, dipanggil zauq. Kelazatan tu dah sampai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga dia tak peduli dah keliling. Walaupun orang lain rakam dia buat gelak, tengok kepala goyang itu kan. Dia tak peduli dah, la ilaha illallah. Kadang ada sampai bangun, ada tengah syok-syok berdiri, la ilaha illallah. Dia dah sampai seronok sangat. Lagi seronok lari sampai keluar tu kan. Padahal nak cari helah nak balik sebenarnya. Aduh, macam-macam hal. Jadi semenjak itu berbagailah halangan Allah uji. Setelah bersangatan siksa dan menyakiti kepada Rasulullah, Allah uji lama gak, bertahun-tahun. Nabi diseksa, sahabat diseksa, dan orang-orang yang beriman. Dengan maka Rasulullah pun memerintah supaya setengah daripada orang-orang yang beriman itu pindah ke negeri Habsyah. Inilah hijrah yang pertama. Bukan hijrah yang Madinah ni, ini hijrah Habsyah dulu. Tapi bukan semua, segelintir saja. Ada sebilangan kecil saja yang Nabi perintahkan pergi ke negeri Habsyah.
Ya, di negeri yang rajanya beragama Nasrani, Kristian waktu tu, dipanggil Raja Najasyi. Tapi akhirnya masuk Islam, Raja Najasyi ni. Berpindah Nabi ke Madinah, itu kita sambung kuliah akan datang. Berpindah ke Madinah. Jadi kita berhenti sampai berpindah ke Habsyah. Tapi yang berpindah ke Habsyah ni Nabi tak ikut. Nabi tak ikut. Nanti kita sambung hijrah ke Madinah pula. Kemudian sekejap kita ada soalan sikit. Ada orang tanya. Jadi kita kongsilah jawapan dia. Mana? Ada kat entar tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kalau kita menghisap rokok? Sebenarnya Ustaz, dan apa hukum menghisap rokok sebenarnya? Dan betul ke ada hadis yang Nabi kata ada umatnya yang akan mengeluarkan asap daripada mulut? Mohon penjelasan Ustaz. Okey, yang mengatakan ada hadis Nabi kata nanti umat aku akhir zaman akan keluarkan asap daripada mulut, itu tidak ada. Tidak ada sandarannya. Kemudian ada yang mengatakan bahawa tembakau ini daripada air kencing setan pun tidak ada. Itu tak ada. Sepakat ulama kata itu maudhu' palsu. Tak betul. Walaupun tak betul begitu, tidaklah ulama menggalakkan tembakau, tidaklah ulama menggalakkan rokok. Sebab apa tidak bicara rokok dalam hadis-hadis Nabi? Kerana waktu tu belum lagi ada rokok. Belum lagi orang guna tembakau untuk buat isap rokok. Tak ada. Jadi sebab tu tidak ada. Sehinggalah kemudiannya datang perkara ini. Maka barulah ulama-ulama yang alim, yang mujtahid, maka mengeluarkan fatwa mereka berdasarkan ayat Quran dan hadis. Maka antara dalilnya wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu masukkan dirimu ke dalam lembah kebinasaan. Masuk ke lembah kebinasaan yang merosakkan kamu. Maka ulama kata ayat ni termasuk apa-apa yang merosakkan jangan kamu buat. Termasuklah rokok. Kerana berdasarkan tanya kepada pakar perubatan, kata doktor, rokok ada juga manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Maka rokok itu boleh merosakkan. Bila merosakkan, berbalik pada ayat Quran tadi, maka ayat Quran tadilah menjadi dalil haramnya rokok. Ataupun setengah pandangan kata makruh. Sebab tu tidak ada sepakat ulama. Setengah pandangan kata makruh, setengah pandangan kata haram. Sebab apa tak sepakat? Sebab tak ada nas yang qat'i. Tidak ada ayat Quran atau hadis yang tepat menyebut rokok. Tak ada ayat kata innar rokok al-haram, tak ada. Jadi tak ada keputusan yang tepat, maka berbeza pandangan. Maka ada pandangan yang kata makruh dibenci, ada pandangan yang mengatakan haram untuk menyekat. Maka fatwa terkini yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang banyak dipakai oleh ulama-ulama seluruh dunia. Nak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagi orang yang sudah pun lama hisap rokok, maka hukumnya makruh dan lebih baik dia meninggalkannya kerana memudaratkan dirinya. Adapun orang yang belum lagi menghisap rokok kemudian baru nak hisap rokok, maka hukumnya haram supaya dapat mencegahnya daripada awal. Jadi pandangan ni kita pakai kan. Tapi tak ada pandangan yang mengatakan harus ataupun sunat, apatah lagi wajib. Kata wajib hisap rokok ni. Pula dah. Tak ada. Sama juga dengan masalah vape. Dulu mana ada vape? Vape ni baru mendatang. Maka ulama bincang masalah vape. Jadi masalah vape pun keluar itu fatwa daripada mufti wilayah kata haram juga. Sebab apa haram? Pakai dalil kerana mencemarkan muruah Islam. Kerana nampak tak elok orang berasap asap di khalayak ramai. Andai kata kalau perkara tu nampak elok, nescaya ulama lah orang pertama akan buat. Jadi bayangkan kalau ulama isap vape, apa macam? Baca kitab tadi ni pegang vape sebelah. Qalal muallif berasap ni sampai tak nampak ayat. Nampak? Jadi mencemarkan, nampak tak elok. Jadi kalau kita nak jadi elok, mestilah ikut orang yang elok. Siapa orang yang paling elok setelah Nabi? Ulama lah, ikut ulama. Ulama pakai serban pun tak nak pakai serban, ulama berjanggut pun tak nak berjanggut. Pergi ikut artis. Artis buat apa? Kan? Okey, assalamualaikum Ustaz. Salam lagi. Waalaikumsalam.
Saya nak tanya je lah. Saya adalah suka dekat seseorang ni. Dia ni cantik. Memanglah dah cantik mu suka lah. Tak kata mu aku mu suka. Tapi boleh ke saya doa pada Allah yang saya nak kahwin dengan dia? Jadi soalan dia tanya, boleh tak saya doa supaya Allah kahwinkan saya dengan dia? Saya selalu doa selepas solat. Saya doa macam ni. Siap bagi tahu ayat tau. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, Engkau tanamkanlah perasaan suka dan cinta ke dalam hati simpulan, bukan simpulan. Sifulan, fulan, F-U. Dia tulis simpulan. Simpulan tu ikatan. Nah, Sifulan binti Sifulan kepada aku. Adakah cara saya ni salah atau tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Asal sesuatu itu mubah, kata ulama. Ini ikut kaedah usul fiqh. Setiap sesuatu tu asalnya harus. Begitu juga dengan doa. Asalnya doa apa saja pun boleh, tak ada masalah, harus. Kemudian barulah datang manik penghalang. Ada yang tak boleh. Tak boleh dengan bersebab. Jadi adalah antaranya ulama menggariskan di dalam kitab-kitab doa, ada beberapa perkara yang tak boleh kita doa. Antaranya doa memudaratkan diri. Ya Allah, tolonglah bagi aku dilanggar lori. Tak boleh. Doa memudaratkan diri. Tak boleh. Ataupun tak boleh berkata aku sudah berdoa tetapi belum dimakbulkan. Jangan cakap gitu seolah-olah macam kita ni tak reda dengan keputusan Allah. Biarlah Allah nak makbul bila, itu terserah pada Allah. Tugas kita hanya doa. Jangan nak komplain banyak. Kan? Itu tak boleh. Jadi macam ni dia doa supaya orang tu suka kat dia, boleh. Tapi kalau orang tu tetap tak suka kat dia, dia kena terima. Sebab dia hanya doa. Doa ni minta aja. Macam kita nak minta. Kan? Ana dulu masa pergi umrah, duduk depan Kaabah. Tok Guru pesan dah masa sebelum pergi umrah, Tok Guru kata pergi depan Multazam. Multazam ni antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Depan dia tu, itu tempat mustajab doa. Kan? Jadi masa tawaf tu kita nampak ada awek Syria. Awek Syria tak payah kata lah. Hidung ni tajam ni, boleh sangkut hanger ni. Tajam sini. Dagu lekuk boleh simpan shilling sini. Dagu. Nampak? Lawa putih. Kebetulan awek Syria tu tak pakai niqab, nampak lah. Sampai terlupa dah tawaf berapa kali. Tengok ke dia punya pasal. Kan? Lah kali depan Multazam kita pun angkat doa. Ya Allah, cantiknya makhluk ciptaanmu. Nak bagi aku balik seorang. Minta boleh dapat awek Syria seorang. Nampak? Tapi tak balik pun. Tapi balik Malaysia boleh lah, dapat jugalah bini kan? Walaupun bukan Syria. Nampak? Jadilah juga. Jadi maknanya Allah makbul juga. Tapi makbul ikut apa yang Allah kehendak. Jangan kita paksa Allah. Allah, aku nak Syria, bukan Malaysia. Nampak? Suka hati aku lah. Sagi Allah pandang betul tu. Sama juga dengan doa ni. Nak doa perempuan tu suka kamu, doa lah. Tapi kalau Allah buat perempuan tu tetap tak suka kamu, serah pada Allah. Cumanya kata ulama, adabnya tak elok, adabnya tak cantik. Tapi dari segi keharusan doa, mu boleh minta pada Allah. Tapi dari segi adab tak cantik lah. Yang lebih cantiknya, lebih eloknya, ya Allah, aku serahkan kepadamu jodohku. Tapi ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jodohkanlah aku dengan jodoh yang solehah, yang baik. Itu tak apa. Jadi kita serah. Biar hitam sebelah, putih sebelah pun. Nampak? Tapi dia baik. Boleh? Macam ni gitu. Muka hitam sebelah, putih sebelah, tapi baik. Tu. Jadi boleh, tak ada masalah. Cumanya lebih eloknya kita serah pada Allah, kerana yang menentukan kehidupan kita ni Allah. Macam juga kita minta pada Allah, ya Allah, matikan aku dalam syahid. Ulama kata boleh. Mati dalam peperangan, minta mati syahid, boleh. Tapi kalau Allah buat kita mati sakit, bukan syahid, bukan perang, nak buat macam mana? Terima je lah. Takkan tak nak terima, ya Allah jangan mati lagi, ni sakit bukan syahid. Sekali aku lah mereka mau cabut nyawa. Tak boleh. Jadi gitu. Ada lagi yang terakhir. Dia sambungan dia. Tapi umur perempuan tu 20, saya 16. Tak kisahlah umur berapa pun, 80 tak apa. Kan? Tak kisahlah umur, tak ada jadi syarat dalam agama. Cuma ni sedikit nasihat. Dalam Islam memang tak wajibkan sekufu, tapi ulama kata lebih baik sekufu.
Masuk sekufu macam mana? Contoh nak, kalau kita orang ngaji pondok, kalau bolehnya carilah muslimat yang ada fikrah pondok juga, yang ngaji pondok, supaya dia faham situasi kita. Sebab apa? Sebab situasi pondok ni macam ni lah, hidupnya sederhana, biasa-biasa makan ala kadar. Takut kalau kita kahwin orang luar, dia muslimat juga, tapi dia tak faham fikrah pondok, sebab dia dibesarkan dengan kehidupan yang ada kesempurnaan. Tapi bila kahwin dengan kita, duduk sini, kena pula rumah papan kayu, bumbung pun sengit, kan? Kata apa abang ni? Nampak? Lain-lain kali dengan kita tinggal daripada pondok. Sebab ikut kata bini. Jadi sayanglah. Sedangkan perjuangan kita di pondok. Jadi takut terlari fikrah. Itu yang sebaiknya nasihat ulama. Macam kita kak nak kahwin, cari yang sama fikrah. Suami pah, bini pun pah. Tapi kalau suami pah, bini DAP macam tu aku sebut tadi lah, kan? Tak susah, kan? UMNO boleh tahan lagi lah. Sekarang ni lah. Tu. Last kali, ni soalan terakhir. Boleh tak terangkan tentang lati challenge? Lati challenge tu yang buat muka hantu tu kan? Tak ada faedah. Hantu pun pelik tengok. Apa tiru muka aku ni? Kita ni lumrah, tak payah kata Islam. Bukan Islam ke, tak kira. Namanya fitrah manusia. Kita nak buruk ke nak cantik? Siapa sini nak buruk? Cuba bangun, nak tengok muka. Nampak? Semua orang nak cantik, nak elok, nak lawa, nak terbaik, nak terhebat. Mana ada orang nak bodoh? Cita-cita saya nak jadi bodoh, Ustaz. Bongok lah hang ni. Nampak? Memang bodoh dah hang ni pun. Nampak? Mana ada cita-cita saya nak buruk? Dia tengok-tengok muka dia, asal handsome sangat ni. Hok dia pun cakap dengan garpu, bagi buruk. Bodohnya. Mana ada? Jadi giwat muka hantu ni lawa ke hodoh? Tu jawab ke dia. Hodoh. Betul giwat muka hodoh. Bongok namanya. Tu hukum dia. Hukumnya bongok. Memanglah tak jadi berdosa ke apa dah. Tapi nampak kurang siuman. Macam orang gila. Orang gila pun belik tengok. Kan? Tu manusia hari ni bila jauh dari agama, bukan sakat dengan agama dia jauh, dengan fitrah pun jauh. Sebab tu kita hari ni tengok manusia itu macam nak jadi binatang. Elok-elok laki suka perempuan, tak nak laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kan? Lari daripada fitrah macam ni. Elok-elok muka Allah buat lawa, tak nak buat muka hantu. Pelik sungguh. Sampai hantu pun pelik kata. Ni kita tak ada job lah. Mereka jadi hantu lah. Kita nak jadi apa hantu kata? Hantu kata. Habis jadi rosak. Ni lah. Sebab terikut-ikut barat. Apa barat buat nampak betul. Ni lah benar dalam hadis tu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Benda merepek-repek pun ikut. Esok orang makan taik pun nak makan taik juga. Apa nanti tanya pula soalan. Apa hukum cabaran makan taik? Pula dah. Nampak? Ni semua benda pelik-pelik lah. Tak payahlah benda-benda macam ni mengarut. Lagi-lagi kita yang mengaji agama, jangan terjebak dengan perkara-perkara yang mensia-siakan. Macam Tok Guru baca ayat tadi, sebut tadi. Orang yang bertakwa, dia meninggalkan perkara yang halal baginya. Padahal benda tu halal dah. Macam tadilah, setakat buat muka conteng-conteng, tak adalah sampai jatuh jadi haram, jadi sebagainya, rosak akidah. Tak lah. Nak benda tu maknanya sekadar harus saja. Tapi benda tu kalau orang bertakwa, dia tinggal. Sebab apa? Benda tak ada faedah. Nak apa buat muka macam tu? Tak ada faedah, tinggal. Benda yang tidak berfaedah, tinggal. Sebab apa? Perkara itu akan mensia-siakan kehidupan ni. Kerana kehidupan ini singkat sementara. Tiba-tiba benda yang singkat, kita buat lebih kurang. Contoh kalau main bola. Kalau kita tahu dah minit ke 89, lagi seminit nak minit ke 90. Kalau kita masa tu pasukan kita tengah skor, kita akan bertahan sungguh-sungguh supaya jangan pasukan lawan masukkan bola dalam gol. Sebab seminit dia lagi ni. Ini masa yang paling menentukan menang atau kalah. Ataupun kalau pasukan lawan lebih satu daripada kita, kita paling tidak nak kejar biar seri, kurang-kurang dapat penalti, kita akan serang sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab tahu masanya dah singkat. Kan? Tapi macam umur kita tak tahu bila. Jadi bersangka-sangkalah masa kita ni dah singkat sangat, nak tiup whistle dah. Kan? Malaikat maut nak cabut nyawa dah. Jadi kalau singkat tu, takkan kita nak buat lebih kurang. Takkan kita nak bazir masa. Mesti kita akan pilih betul-betul apa yang terbaik untuk kita nak buat sehabis mungkin. Lepas tu macam Ana selalu sebut, masa kita tengah bersemangat, buatlah betul-betul. Kerana kita khawatir sok kalau kita hilang semangat, kita akan kendur sekendur-kendurnya.
Jadi masa tengah ada semangat, buatlah. Pulun baca Quran ke, zikir ke, buat apa nak buat. Jangan peduli apa orang nak kata. Buat dulu. Kan? Sebab belum tentu esok kita akan buat macam mana kita buat hari ni. Jadi masa ada tu kita buat yang terbaik. Kan? Jadi begitulah. Moga-moga menjawab kepada soalan. Jadi sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.